Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bashirah binti Ramzi, nombor matrik 054717. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kes Siti Fatahiyah binti Mahmud melawan dengan Muhammad Nur bin Mamat. Kes ini berkaitan dengan kes kesalahan mal yang mana ia berkaitan dengan satu permohonan untuk pengesahan talak yang dijatuhkan oleh defendant terhadap plaintiff. Plaintiff dan defendant di dalam kes ini telah berkahwin pada 26 Jun 1994 di Shah Alam. Dan hasil perkahwinan tersebut mereka digunakan sebanyak 4 orang cahaya mata. Pihak yang terlibat di dalam kes ini adalah Siti Fatahiyah binti Mahmud iaitu plaintiff, dan juga Muhammad Nur bin Mamat iaitu defendant. Kesalahan mal yang di dalam kes ini ialah lafaz talak yang dijatuhkan oleh defendant terhadap plaintiff semasa di luar mahkamah. Seksyen yang terlibat ialah Seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, iaitu permohonan pengesahan lafaz talak yang dilakukan oleh defendant terhadap plaintiff. Hukuman yang dikenakan ialah jatuhnya talak, tetapi hanya talak satu sahaja terhadap plaintiff. Berdasarkan peruntukan Seksyen 62/2/B Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003 menyatakan bahawa Mahkamah Rendah Syariah hendaklah di dalam bidang kuasa mal untuk mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosedur yang Mahkamah Tinggi benarkan, iaitu dengan mendengar dan memutuskan dalam mana jumlah atau nilai hal perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM100,000 atau yang tidak dapat dianggarkan dengan wang, iaitu tidak termasuk hadanah dan juga harta sepercarian. Mahkamah merujuk pula pada Seksyen 61/3/B telah memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah dalam bidang kuasa malnya untuk mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosedur jika semua pihak dalam tindakan atau prosedur itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosedur itu adalah berhubungan dengan pertunangan, perkahwinan, rujuk, penceraian, pembubaran perkahwinan iaitu fasakh, nusyuz atau pemisahan kehakiman atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri. Dalam hal ini, mahkamah merujuk kepada penggunaan enakmen yang baru sahaja tanpa menyatakan peruntukan terkandung dalam enakmen lama memandangkan ianya telah dimansuhkan dengan enakmen yang baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faria binti Mazlan, nombor matrik 054648. Dan seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan akta atau enakmen yang dirujuk. Terdapat beberapa akta atau enakmen yang dirujuk berdasarkan kesalahan jenayah syariah yang dipertuduhkan di dalam kes ini. Antaranya ialah yang pertama, Enakmen Keterangan Syariah Selangor 2003 Seksyen 17, 17(1) dan juga 2. Seterusnya, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003 Subseksyen 62 2B 61 3B. Seterusnya adalah Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Selangor 1989 Subseksyen 42 2B 43 2B. Seterusnya adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 Subseksyen 2 4 45 1C dan juga 57. Seterusnya adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984 Subseksyen 4 45. Seterusnya adalah kes-kes terdahulu yang dirujuk. Ada kes yang dirujuk adalah Sharifah Laila binti Syed Syamdin lawan Abdul Latif bin Arsyad 2004. 1. SHLR 71 1994
9 bahagian 1 JH16. Seterusnya adalah elemen kesalahan dalam prosiding. Setelah dikenal pasti, plaintiff iaitu isteri telah memfailkan satu permohonan di bawah Seksyen 57 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, iaitu permohonan berkaitan pengesahan lafaz talak yang telah dibuat oleh defendant iaitu suami di luar mahkamah. Plaintiff mendakwa bahawa defendant telah melafazkan 3 lafaz cerai iaitu pada 19 April 2008 lebih kurang jam 9 sehingga 10 malam melalui telefon dan juga pesanan mesej. Antara lafaz-lafaz cerai yang telah dilafazkan adalah melalui telefon dan juga melalui tulisan. Lafaz talak yang dilafazkan melalui telefon kepada ibu plaintiff dengan lafaz yang berbunyi, "Tolong sampaikan kepada suri kalau masuk rumah yang jatuh talak." Selain itu, defendant melafazkan talak melalui tulisan SMS yang dihantar kepada ibu plaintiff dengan lafaz yang berbunyi, "Tolong sampaikan kepada suri kalau masuk rumah yang jatuh talak." Dan seterusnya ialah defendant melafazkan cerai kepada plaintiff melalui tulisan SMS dengan lafaz yang berbunyi, "Kalau pergi rumah yang jatuh talak sebagaimana yang selalu diminta dari Abah." Seterusnya adalah elemen pentadbiran Undang-Undang Islam. Bahagian 5, pembubaran perkahwinan. Seksyen 57 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Antara elemen pentadbiran Undang-Undang Islam ialah cerai. Cerai yakni talak dari segi bahasa ialah melepaskan dan terlepas, manakala dari segi syarak pula ialah melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Dalam kes ini, plaintiff telah memfailkan permohonan pengesahan lafaz cerai kerana defendant yakni suami telah melafazkan 3 lafaz cerai. Selain itu, elemen lafaz soreh iaitu suatu lafaz yang nyata dan jelas iaitu talak yang diucapkan oleh si suami kepada si isteri dengan kalimah yang jelas dan terang yang hanya membawa maksud penceraian. Dan elemen lafaz kinayah pula ialah suatu lafaz yang mempunyai banyak maksud, lafaz yang tidak jelas talak. Seterusnya adalah saksi. Saksi terpakai dalam kes ini dan saksi ialah seseorang yang akan memberi keterangan mengenai sesuatu fakta berkaitan dengan kes yang berkenaan. Dalam kes ini, perbicaraan keterangan pihak-pihak berkaitan telah diambil pada hari yang sama iaitu pada sebutan kali pertama kes ini. Kes ini telah ditangguhkan pada 21 Mei 2008 untuk mengambil keterangan saksi-saksi iaitu yang pertama ialah Sofia binti Muhammad SP1 dan Siti Masyitah binti Muhammad SP2. Dan yang terakhir adalah sumpah. Elemen sumpah ini juga dilaksanakan dalam kes ini. Bagi menyelesaikan dakwaan kes ini, defendant telah diperintahkan oleh mahkamah untuk bersumpah bahawa semasa lafaz-lafaz SMS dibuat, defendant tidak mempunyai sebarang niat untuk menceraikan plaintiff dan mahkamah berpuas hati setelah defendant melakukan sumpah bahawa lafaz-lafaz cerai yang dibuat melalui SMS tersebut adalah tidak sah, yakni tidak jatuh talak. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini binti Abdul Rahim. Nombor matrik 054547. Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan mengenai hujah, pendakwa dan tertuduh bagi kes ini. Di dalam kes ini, antara hujah yang dikemukakan oleh pihak pendakwa ialah suami selaku defendant membuat pengakuan bahawa ada melafazkan talak melalui telefon kepada ibu plaintiff yang mereka panggil sebagai Yang. Kejadian ini telah berlaku pada 19 April 2008 antara jam 9 hingga 10 malam dengan lafaz yang berbunyi, "Tolong sampaikan kepada suri kalau keluar rumah yang jatuh talak." Hal ini menjadikan rukun pertama talak dipenuhi oleh pihak defendant dengan pengakuan ini. Seterusnya, lafaz cerai yang didakwa dilakukan oleh defendant juga kepada ibu plaintiff melalui satu pesanan ringkas dengan lafaz, "Tolong sampaikan kepada suri kalau keluar rumah yang jatuh talak."
perkara ini juga telah berlaku di antara 9 hingga 10 malam. Defendant juga turut mengiyakan bahawa ada menghantar satu pesanan ringkas, maknanya SMS, kepada plaintiff pada tarikh yang sama serta masa di antara jam 9 hingga 10 malam. Lafaz yang digunakan juga berbunyi, kalau pergi rumah yang jatuh talak sebagaimana yang selalu diminta oleh Abah. Berikutan rukun talak kedua ialah sirah atau lafaz yang digunakan. Rukun talak ketiga ialah bergantung kepada niat talak tersebut. Bagi sirah lafaz kedua, ia dihantar melalui pesanan ringkas kepada ibu plaintiff yang berbunyi, tolong sampaikan kepada suri kalau keluar rumah yang jatuh talak. Dan lafaz ketiga kepada plaintiff sendiri dengan lafaz, kalau pergi rumah yang jatuh talak sebagaimana yang selalu diminta dari Abah. Merupakan lafaz kinayah yang memerlukan kepada niat untuk mensabitkan talak tersebut. Hasil semakan yang diambil daripada pengakuan defendant semasa menulis dan menghantarkan dua-dua mesej tersebut. Ia menunjukkan defendant tidak melafazkannya maupun berniat untuk menceraikan plaintiff. Tujuan mesej itu dihantar adalah untuk menghalang plaintiff dari pergi ke rumah ibunya. Lafaz pertama yang digunakan ialah tolong sampaikan kepada suri kalau keluar rumah yang jatuh talak adalah merupakan lafaz sorah yang tidak memerlukan kepada niat untuk mensabitkan talak. Namun, ianya bergantung kepada pelanggaran syarat yang ditetapkan oleh defendant, iaitu kalau plaintiff tidak balik ke rumah. Plaintiff dalam hujahnya di hadapan mahkamah telah mengakui bahawa selepas keluar dari rumah, plaintiff tidak pulang ke rumah seperti yang disyaratkan oleh defendant. Seterusnya, yang ke-10 iaitu alasan penghakiman. Plaintiff dan defendant dalam kes ini telah berkahwin pada 26 Jun 1994 di Shah Alam, Selangor, Darul Ihsan, berwalikan abang plaintiff yang bernama Ahmad Firdaus bin Mahmud. Hasil perkahwinan tersebut, mereka digunakan 4 orang cahaya mata, iaitu 3 lelaki dan 1 perempuan. Perkahwinan ini adalah perkahwinan kali pertama plaintiff dan defendant. Plaintiff telah memfailkan satu permohonan di bawah S57EUUKIS, iaitu permohonan pengesahan talak pada 22 April 2008. Yang terakhir ialah hukuman yang dijatuhkan. Mahkamah telah memutuskan cerai yang telah berlaku di antara plaintiff dan defendant telah berlangsung pada 19 April 2008 di antara jam 9 hingga 10 malam. Talak tersebut telah jatuh buat kali pertama dengan jumlah 1 talak, iaitu secara talak raj'i di luar mahkamah dan dalam keadaan tanpa keizinan mahkamah. Mahkamah telah memerintahkan perkahwinan yang didaftarkan surat nikah Pengakuan Nikah Selangor nombor kod siri 02/48 bilangan daftar pasangan 328/94 dibatalkan atas sebab penceraian. Seandainya keputusan ini mendapat ketentangan oleh mana-mana pihak tersebut adalah mengekalkan notis rayuan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan itu diputuskan. Alasan penghakiman penuh akan disediakan sekiranya ada rayuan yang dikemukakan. Sekian, terima kasih.